Okey guys, selamat datang ke video sebelum 90 minit sebelum bermulanya kick off perlawanan di antara Sabah FC dan juga Negeri Sembilan yang akan berlangsung di Stadium Likas di halaman di kubu kita sendiri guys. Sekali lagi menentang Negeri Sembilan, perlawanan ke-16 untuk Sabah FC. Jadi di video ni kita akan merumuskan sedikitlah mengenai apa yang telah dilalui oleh kedua pasukan sebelum menuju ke perlawanan ni dan of course persediaan Sabah FC sendiri. So aku mulakan dulu dengan news apa yang telah dikongsikan oleh di social media, dan apa gayanya tidak ada banyak benda yang aku boleh share dengan kamu di sinilah tentang apa dia punya, apa dibilang orang ni, kehangatan dia sebelum bermulanya perlawanan ni, kerana setakat sebelum aku keluarkan video ni aku telah membuat sedikit pencarian dan belum lagi dikeluarkan sebarang news. Jadi kemungkinan besar sebaik saja sebelum anda menonton video ni anda telah melihat news tersebut dan baru anda memerhatikan video ni. So itu yang berlaku lah sekiranya aku tidak menyentuh perkembangan perkongsian terbaru di sosial media, kerana aku pun terpaksa keluarkan video, aku terpaksa buat video ini awal sedikit oleh kerana kekangan masa. So itu untuk penerangan lebih awal kepada anda lah. So perkongsian seterusnya adalah mengenai perform player Sabah FC. Kalau aku tengok dari gambar dikongsikan di training session untuk Sabah FC ni, ya nampaknya kita tidak mempunyai sebarang masalah guys. Kesemua pemain-pemain utama kita ada di sesi latihan tersebut. Even Gaby pun ada di sesi latihan tersebut, tapi Gaby ni aku letakkan di dalam special case lah, kerana again aku telah menyentuh mengenai kecederaan yang telah beliau lalui dan aku memahami keperluan dia untuk betul-betul pulih sebelum diturunkan ke perlawanan yang akan datang, kerana kita tidak boleh rush dia untuk berada dalam kesebelasan Sabah FC. Dan aku cuma melihat di sini dia cuma perlu mendapat minit permainan saja. Itu saja yang aku harapkan untuk Gaby ni. Tapi walau macam mana pun, sekiranya dia telah berjaya melepasi fitness check dan lulus, so memang aku mengharapkan dia akan diturunkan as a starting 11 bagi memperkuatkan lagi pertahanan kita untuk menentang Negeri Sembilan ni. So dikatakan aku mengatakan untuk memperkuatkan pertahanan kita menentang Negeri Sembilan ni guys. So aku akan menyentuh mengenai rekod 5 perlawanan terakhir di antara kedua-dua pasukan ni. So 5 perlawanan terakhir kita nampaknya lebih bagus daripada Negeri Sembilan, di mana kita telah mengutip 3 kekalahan, 1 seri dan 1 kemenangan. Jika dibandingkan dengan Negeri Sembilan, mereka the only good result yang mereka miliki adalah 5 perlawanan kelima terdahulu. Selepas tu semua kekalahan mereka miliki lah. Dan dari segi jaringan, mereka telah berjaya menjaringkan sebanyak 21 gol, Sabah 20, bolos sebanyak 23, Sabah 35, dan mereka berada di tangga ke-9 dan kita di tangga ke-11. So again, prestasi mereka, keberangkalian mereka untuk menjaringkan gol cukup bagus, cukup tara lah dengan Sabah FC, kerana perbezaan 1 gol saja daripada aku sentuh sebentar tadi. Tapi aku lebih memerhatikan di sini kemampuan mereka bertahan lah. Nampaknya mereka lebih cukup bagus bertahan jika dibandingkan dengan kita. Aku tidak nafikan benda ni berlaku kerana again ketidakadaan Gaby pada beberapa perlawanan sebelum ni dan seterusnya tidak cepatlah untuk mencari pengganti Gaby sebelum bermulanya saingan Liga Super, dan ia telah memberi impact lah untuk persembahan Sabah FC, di mana walaupun kita memenangi untuk beberapa perlawanan sebelum ni, tapi kita sering kali juga pasukan yang boleh dibolesi, membuatkan kemenangan yang kita miliki itu bukan satu kemenangan yang senang lah untuk Sabah FC. So lebih kurang begitu. So
Tapi apa yang kita perhatikan untuk perlawanan menuju Negeri Sembilan ni adalah beberapa faktor yang aku kena timbang rata, especially yang paling utama sini adalah kita selaku tuan rumah di Stadium Likas lah pada perlawanan ni. Itu adalah bukan advantage yang cukup besar lah sebenarnya untuk mana-mana pasukan sekalipun beraksi di halaman mereka sendiri. Dan seterusnya adalah pengambilan pemain import yang setakat ni aku berpuas hati dengan prestasi mereka. Dan dikenakan lagi news terbaru adalah pengambilan Juan Torres selaku head coach utama untuk Sabah FC. So boleh aku katakan dari segi moral boost tu kita ada lebih kurang 3 kali lipat lah. Okay, kita selaku tuan rumah, kita ada player terbaru yang again bagi aku boleh dipercayai, reliable, dan pengambilan head coach terbaru kita. Itu benda-benda yang aku boleh katakan advantage untuk Sabah FC. Cuma sekarang ni, sekali lagi seperti aku tekan pada video sebelum ni, adalah aku ingin melihat kita kembali ke stadium untuk sama-sama memberi semangat untuk Sabah FC dan menjadi pemain ke-12 untuk perlawanan ni. Karena aku rasa walaupun aku katakan aku tidak mengharapkan result yang bagus, tapi aku mengharapkan persembahan yang bagus, tapi sebenarnya ianya tidak mustahil untuk kemenangan boleh kita miliki pada perlawanan ini sekiranya kita selaku penyokong berada di tempat kita yang sepatutnya untuk Sabah FC ni. Antara benda yang aku ingin sentuhkan sekali lagi adalah selepas pemergian Aidin Muhajir ni, aku memerhatikan di sini Ferguson ni macam telah diberikan tanggungjawab yang besar lah untuk mengisi kosongan tersebut, walaupun kita kena katakan juga ondong gembar pun antara individu yang boleh dikatakan mengisi juga kehilangan Aidin Muhajir tersebut. Cuma persembahan yang diberikan oleh Ferguson ni selepas ketiadaan Aidin Muhajir ni bagi aku cukup boleh diberi tanggungjawab dan kepercayaan lah kepada dia, dan dia secara tidak langsung menjadi threat atau ancaman utama untuk pasukan-pasukan lawan, kerana dia untuk beberapa perlawanan ni mempunyai chances yang cukup banyak jika dibandingkan oleh semua player-player Sabah FC, yang membuktikan di sini kita mampu untuk menyerang, kita mampu untuk merencana gerakan. Lebih kurang macam tu. So kita boleh sudah mencipta peluang. Apa yang kurang sekarang ni adalah penyudah di bahagian hadapan tu. Itu saja yang menjadi menghantui kita lah setakat beberapa perlawanan ni, dan aku mengharapkan Juan Torres ada tonik dia, ada resepi dia bagaimana untuk melengkapkan kekurangan kita ni. Kekurangan masa aku macam aku cakap tadi, basically bukan kurang lah, sebenarnya kita memiliki advantage tersebut, cuma penyudah ni sajalah yang perlu dipertajamkan lagi lah untuk perlawanan Sabah FC ni. Pasal sayang kalau kita boleh mengawal perlawanan, mampu menggerakkan bola, mampu mencipta peluang, tapi kalau penyudah tu tidak kita miliki, cukup sayanglah, kerana aku boleh katakan ianya boleh mengganggu mental pemain-pemain kita. Itu yang cukup penting, dan aku merasakan juga cukup penting untuk kita membuat gol awal lah pada perlawanan ni, memastikan gol awal mungkin 10 minit, mungkin 15 minit kita telah boleh mendapatkan gol. Lebih kurang macam tu. Pasal untuk kita pegang game ni. Itu yang aku harapkan sangatlah untuk persembahan Sabah FC ni, guys. So itulah dia, guys, pengungsian terkini untuk persiapan skuad Sabah FC sebelum bermulanya perlawanan ni, sebelum 90 minit. Dan aku menganggarkan macam walaupun aku katakan aku tidak mengharapkan kemenangan, tapi aku mengharapkan persembahan yang baik. Tapi apa guna kalau persembahan baik tapi kita tidak menang, kan? So aku menganggarkan kita boleh memenangi perlawanan ni lah, at least dalam 1-0 atau 2-1 macam tu. 2 Sabah, 1 Negeri Sembilan. Aku menganggarkan macam tu lah. Tapi aku lebih hati aku lebih dekat kepada 2 Sabah, 1 Negeri Sembilan. Itu yang aku boleh katakan. Jadi, guys, bagaimana pendapat anda untuk perlawanan ini? Adakah pemain kita cukup bersiap sedia? Adakah Juan Torres bersedia untuk membangkitkan kembali Sabah FC? Ini, maksudku, ini adalah dia punya perlawanan permulaan yang untuk meletakkan Sabah kembali ke landasan yang sepatutnya kita berada. Adakah
anda merasakan inilah perlawanan tersebut. Dan juga prediction anda untuk perlawanan ini. Nyatakannya di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum. Anyway, aku tidak akan dapat watch along. Perlawanan ini start lambat 9.15. Keesokan harinya aku kena start kerja awal. So I need my rest juga. Tapi walaupun aku cuba untuk menyaksikan perlawanan ini juga. Okay guys. Assalamualaikum.